Liberalism berasal daripada bahasa Latin liber yang bermaksud kebebasan. Liberalism ialah kepercayaan, falsafah hidup dan gerakan yang meletakkan idea kebebasan sebagai prinsip tertinggi menggantikan peranan agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Liberalism mementingkan kebebasan atau kemerdekaan individu dalam semua aspek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama dan sebagainya. Fahaman liberalism ini adalah fahaman yang menolak apa juga bentuk pembatasan terhadap sesuatu individu. Sejarah liberalism berlaku sekitar abad 15 hingga 17 Masihi ketika terjadinya pertembungan masyarakat barat dengan pihak berkuasa, terutama Gereja Kristen Katolik yang dikatakan telah melakukan penyelewengan, penindasan dan penyalahgunaan kuasa. Pada zaman Renaissance, gerakan reformasi dilancar dan dipimpin beberapa orang tokoh. Salah satunya ialah Martin Luther. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk menolak dan menghapus ketuanan dan kekuasaan agama gereja yang dikatakan telah mengongkong kehidupan mereka. Tokoh-tokoh liberalism. John Locke adalah tokoh pencetus teori naturalism liberal yang menyatakan manusia bebas secara semula jadi kerana beranggapan hak milik peribadi adalah salah satu hak alam dan naluri. Adam Smith pula merupakan tokoh ekonomi liberal yang dinilai menjadi dasar munculnya sistem ekonomi kapitalis dengan ciri-ciri ideologi kapitalisme. Beliau telah menggambarkan prinsip-prinsip liberal dalam perdagangan bebas. Idea utama kepada konsep liberalism adalah mengutamakan kebebasan individu dari segi semua aspek iaitu dalam bidang sosial, politik dan ekonomi seperti menentang campur tangan pemerintah dan melahirkan konsep demokratik. Seterusnya, kebebasan psikologi yang menekankan konsep kehendak manusia dan kebebasan moral. Bagi fahaman ini, tujuan hidup, aturan moral dan kepercayaan berkaitan agama tidak boleh dipaksa. Dalam suatu fahaman, pastinya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri liberalism adalah setiap individu mendapat perlakuan yang sama dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang. Selain itu, mempunyai hukum yang berjalan yang bertujuan untuk membela hak masyarakat. Seterusnya, pemerintah ditentukan oleh masyarakat dan rakyat yang diperintah. Akhir sekali, negara hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar. Untuk isu ini kelihatan lebih jelas, ayuh kita sama-sama kupas isu-isu berkaitan liberalism di Malaysia kini. Antaranya ialah tuntutan gabungan badan bukan kerajaan yakni Coalition of Malaysian NGO atau lebih dikenali sebagai Komango, di mana organisasi ini mendukung fahaman liberalism. Antara perubahan yang ditawarkan daripada organisasi ialah kebebasan untuk murtad, halalkan seks sejenis, hapuskan hak istimewa orang Melayu, hapuskan hukuman jenayah syariah, meminda undang-undang keluarga Islam yang dilihat diskriminatif dan membenarkan dakwah kristianisasi dan syiah. Organisasi ini telah mengemukakan tuntutan mereka melalui semakan berkala sejagat Hak Asasi Manusia PBB pada Oktober 2013 agar kerajaan Malaysia mengiktiraf orientasi seksual dan identiti jantina. Rentetan itu sudah tentu ramai yang akan membantah kerana jelas bertentangan dengan undang-undang Islam, ditambah lagi majoriti rakyat Malaysia terdiri daripada Melayu Islam. Selepas itu, kebenaran itu tidak terletak kepada satu fahaman sahaja. Itulah prinsip yang dipraktikkan golongan pluralism. Di sini, mereka cuba untuk memperjuangkan hak individu untuk mengenali dan mendalami agama lain. Justru sesetengah agama, terutamanya agama Islam, menegah sekerasnya. Memetik kata Ustaz Firdaus Wong, yakni Presiden kepada Pembangunan Multirasial Riveted MRM, Islam memiliki batas dan batasan itu adalah kerana kemuliaan dan hakikatnya. Kebenaran itu seharusnya tidak dicemari dengan mana-mana unsur syirik dan bercanggah dengan akidah Islam. Ujarnya lagi. Berdasarkan kajian, kumpulan-kumpulan agama itu telah menubuhkan persatuan. Tambahan pula, mereka mendapat sokongan daripada NGO. Oleh itu, fahaman ini secara tidak langsung dapat bertapak megahnya di bumi Malaysia.
Lebih membimbangkan lagi golongan yang mengambil mudah tentang agama tanpa sedar mereka mungkin akan terjebak dengan fahaman ini. Seterusnya, cabaran pengaruh LGBT. Liberalism semakin kuat. Acap kali juga kita digemparkan oleh golongan LGBT di Malaysia. Makin hari, makin menjadi-jadi. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan media elektronik yang semakin pesat. Berkembang menjadi wadah yang ampuh untuk mereka giat mempromosikan pengaruh ini. Memetik kata Said Syahridan, tahun 2018 juga boleh dianggap sebagai tahun bangkitnya fahaman LGBT yang terus mencengkam pemikiran umat Islam terutamanya golongan muda. Malahan, ianya lebih mencabar minda dan sensitiviti umat Islam apabila golongan itu semakin mendapat tempat di media sosial. Tidak ketinggalan juga arus perdana. Seterusnya, faktor berlakunya liberalism di Malaysia dapat dilihat dari 3 aspek. Aspek pertama adalah agama, yang mana ia mengaitkan akan kefahaman seseorang terhadap fahaman agama-agama lain selain agama Islam serta amalan kepercayaan mengikut perbezaan agama tersebut. Jika fahaman liberalism ini diteruskan, ia akan mewujudkan satu implikasi negatif kepada penganut agama Islam sekaligus boleh menggugatkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Contohnya, kewujudan fahaman pluralism yang cuba menyamaratakan dalam segala hal berkaitan agama. Dari keratan akhbar ini, kita dapat melihat bagaimana fahaman pluralism ini tersebar di Malaysia dan juga terdapat pihak yang menyokong yang dikenali sebagai pihak pemanggung. Dari sudut aspek kedua pula iaitu ekonomi, kita melihat campur tangan hubungan luar yang membela golongan ini menjadi salah satu punca mengapa Malaysia tidak mengharamkan kegiatan LGBT dalam negara. Malah ia menjejaskan lagi pelaburan luar negara terhadap Malaysia seperti yang pernah berlaku di negara Brunei misalnya, apabila terdapat hotel mewah milik Sultan Hassanah Bolkiah telah diboikot oleh artis-artis terkenal dari Eropah akibat hukuman yang diberikan kepada golongan LGBT ini. Selain itu, golongan LGBT juga terlibat dengan masalah kesihatan seperti masalah HIV dan AIDS yang mana menganggarkan kos rawatan kesihatan yang tinggi yang memerlukan bantuan daripada kerajaan yang amnya kerajaan perlu membuat peruntukan khusus bagi golongan ini. Secara tidak langsung, ini meningkatkan lagi aliran pengeluaran dana bagi sesetengah pihak kerajaan yang bertanggungjawab menangani kes-kes tersebut. Aspek ketiga iaitu aspek sosial di mana aspek ini terbahagi kepada 3 kategori iaitu individu, keluarga dan juga masyarakat. Secara umumnya, individu lebih cenderung dipengaruhi akibat wujudnya perasaan ingin mencuba sesuatu perkara baru, lebih-lebih lagi bagi golongan remaja. Tidak hairanlah mengapa remaja merupakan golongan yang ramai terlibat dengan gejala ini, terutama sekali ia melibatkan pelajar sekolah maupun pelajar IPT. Bagi kelompok keluarga pula, keadaan ini berlaku apabila kurangnya interaksi sesama ahli keluarga. Hal ini menyebabkan ahli keluarga lebih selesa berkongsi segala permasalahan mereka kepada kawan maupun teman yang sama jantinanya. Dengan itu, mereka lebih suka meluangkan masa bersama yang akhirnya menjerumus kepada minat sesama sendiri. Manakala, bagi pandangan masyarakat pula, ia melihat kepada sektor umum seperti perniagaan yang diusahakan oleh golongan LGBT ini tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan. Malah, ada di antara mereka yang terus memboikot produk keluaran mereka. Perkara ini dapat kita lihat secara langsung dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada cara menangani masalah liberalism di Malaysia. Masalah pertama ialah dari segi politik, iaitu pertikaian kuasa raja. Pertikaian kuasa raja juga merupakan masalah yang perlu dibendung daripada ianya terus merebak dalam kalangan masyarakat. Institusi raja berperlembagaan amat penting kerana ianya menjadi payung kepada kedaulatan negara. Oleh itu, cara menangani isu ini adalah semua pihak perlu memberikan pendidikan awal kepada anak-anak. Wujudnya individu yang tidak memahami dan menghayati tentang sejarah pembentukan institusi diraja dan juga konsep rukun negara menyebabkan timbulnya isu pertikaian kuasa raja.
Prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara sudah menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan kita kepada raja. Rentetan itu, semua pihak hendaklah memberikan pendidikan dan menerapkan konsep rukun negara kepada anak-anak sejak dari kecil agar mereka sentiasa setia dan menghormati kuasa institusi raja berperlembagaan yang diamalkan di negara kita. Seterusnya, isu pluralism yang mana golongan ini menyamaratakan semua agama yang terlihat semakin hari semakin meracuni pemikiran umat Islam di Malaysia hari ini. Hal ini kerana umat Islam sudah mula taksub dengan pengaruh pemikiran barat. Oleh itu, pihak bertanggungjawab perlu memberikan pendedahan kepada masyarakat. Contohnya, mengadakan ceramah secara konsisten di masjid dan perlu juga mengadakan majlis agama yang mengikut peredaran zaman seperti di media sosial bagi menarik minat generasi muda yang menjadi sebahagian besar daripada pengikut ajaran ini. Hal ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan negara di mana objektif falsafah ini adalah untuk melahirkan insan yang bukan sahaja seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sahaja, manakala kepercayaan, ketakwaan dan kepatuhan kepada Tuhan juga perlu utuh. Akhir sekali, isu golongan LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender juga merupakan isu liberalisme yang dihadapi negara. Perkara ini semakin hari semakin hangat diperkatakan oleh masyarakat kita. Golongan ini telah mencemarkan imej negara kita yang menyanjung tinggi agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Oleh itu, pihak berkuasa mestilah memperketatkan undang-undang seperti peruntukan yang menyentuh kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT sebagaimana yang terdapat dalam kanun kesiasaan dan enakmen kesalahan jenayah syariah perlu diperketatkan agar golongan ini tidak sewenang-wenangnya melakukan perbuatan ini tanpa rasa bersalah. Rukun negara keempat iaitu kedaulatan undang-undang telah memberikan tanggungjawab yang besar kepada pihak berkuasa untuk memperketatkan undang-undang dan menjalankan dengan penuh prinsip agar segala yang termaktub di dalam undang-undang negara akan disegani, disanjungi dan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat. يا قلبي ناداك واتمنى تبقى انت وياي يا بعد السنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وعايشة عمري عشانك